Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 ya. Okey, tahniah kerana menonton, and also please subscribe kalau belum subscribe, and betulkan niat kita belajar lillahi taala ya. Mudah-mudahan itu menjadi saham akhirat kita juga ya, selain mendapat ilmu di dunia. Okay, so make sure you have to have this book in front of you. Okay, so we are in page 158 dan 159. Masih nak 159 ya. Masih lagi bab 7 tentang keelektrikan dan kemagnetan, tapi elektrik dah habis dah. Termasuk tentang magnet ya. Setelah telah terangkan tentang sifat-sifat magnet, ada 4. Pertama adalah menarik bahan magnet lain, iaitu besi, kobalt, nikel dan kluli. Dan also dia kutub yang sama, dia akan menolak, kutub yang berlainan akan menarik. Dia kena ada 2 kutub, utara dan selatan. Dan kalau digantung secara bebas, dia akan menunjukkan utara selatan mengikut dunia ni, bumi ni punya utara selatan. And saya juga telah terangkan tentang magnet, iaitu seolah-olah ada daya, ada kuasa di keliling magnet sendiri untuk menarik bahan magnet. Dan kita dapati ciri medan magnet ada 3. Kita dapati pertama, medan magnet mesti dia akan mengarah dari kutub ke utara ke kutub selatan. Yang kedua, dia adalah sangat rapat di kawasan medan magnet yang kuat. Kalau dia rapat-rapat lain tu, dia mesti kuat. Kalau jauh-jauh tu dia tak kuat sangat, tapi masih ada. Tapi ada yang dah terkeluar lain, dah tak ada dah medan magnet. Okey, satu lagi, medan magnet tak akan bersilang. Tak akan bersilang. Itu memang fitrah dia ataupun sunnahnya Allah buat kat dunia ni. So look at page 16160. Next page now. Electromagnet. Apakah electromagnet? From 2 words. Electro dengan magnet. Electro for electric, magnet untuk magnet. Okey, tengok gambar foto 7.17 tu, loceng elektrik. Tu electromagnet, cara berfungsi ya. So kita akan dapati setelah kita belajar tentang arus elektrik di bahagian 7.1, dia tanya, adakah anda tahu bahawa arus elektrik juga mempunyai kesan magnet? Arus elektrik ada kesan magnet. Nama dia, kalau magnet saja. Kalau ada elektrik, elektromagnet. Ya, sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara je. Sementara waktu apabila arus elektrik ada. Kalau tak ada arus elektrik, tak ada. So, semasa arus elektrik mengalir melaluinya. Contohnya ialah loceng kat sebelah tu. Dia sebenarnya ting. Masa ting tu ada magnet. Masa lepas tu tak ada magnet. Ting balik. Masa ting tu ada magnet. Ya. Okay, so kita lihat activity 7.10. I hope you do this in school. Memang it should be very simple experiment and you can see the effect. You can understand. InsyaAllah senang nak faham. Tujuan mengkaji corak dan arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus elektrik yang mengalir melalui konduktor yang berlainan. Kita akan gunakan konduktor yang berlainan. Kita boleh gunakan konduktor berlainan. Sini digunakan kuprum, dawai lurus kuprum. Tu je, tak adalah jenis lain. Tapi tak apalah, boleh buat yang lain juga ya. So bahan dia dawai lurus kuprum, dawai gelung, kadbord nipis, solenoid dan serbuk besi. Oh, maksudnya yang berlainan tu jenis yang satu wire je pun ataupun yang pusing macam spring tu. Itu panggil solenoid. Okey, radar seperti tengok dalam radar 7.17. Cuba lihat, kita ada kaki retort. So kaki retort kena ada pengepit juga. Sebab apa nak kepit kadbord putih. Okey, dan kemudian kita akan ada bahagian atas tu sambung dengan dawai lurus. Sini diguna dawai kuprum, kemudian sambung pada bekalan kuasa AC, arus terus. AC arus terus, bateri pun boleh ya. Okey, so satu lagi nanti 7.18 kita tak pakai serbuk besi, kita letakkan kompas, small compasses ya. Okey, so arahannya sediakan radar semacam gambar, kemudian tabur serbuk besi secara seragam, hidupkan bekalan kuasa, ketuk kadbord itu secara perlahan sampai ada corak medan magnet. Dan matikan bekalan kuasa, lakarkan corak medan magnet yang nampak tadi. Letakkan kompas pula, kemudian kita hidupkan semula bekalan kuasa, perhatikan jarum kompas dan matikan bekalan kuasa, tandakan arah aliran arus dalam dan arah medan magnet dalam corak yang awak dilukis di langkah 3. Songsangkan arah arus dan perhatikan semula corak dan arah medan magnet.
ya. So ulang langkah 1 hingga 7, gantikan dawai lurus dengan dawai gelung boleh, iaitu solenoid. Dawai gelung should be the same. Kalau maksudnya pusing-pusing itu adalah dawai gelung. So apa maksud dawai gelung? Mungkin pada saya macam solenoid je, yang pusing-pusing macam spring tu. Okey, soalan, apakah tujuan menggunakan sebut besi dan kompas dalam aktiviti ini? Untuk mengesan medan magnet. Okey, adakah corak medan magnet bagi tiga konduktor di atas sama? Oh, kita habis lain ya. Diguna dawai gelung solenoid. Okey, dia patutnya corak dia ada sedikit perbezaan, sebab kalau dawai dia akan bulat aja kan, dawai satu dawai. Tapi kalau solenoid dia akan ada yang macam magnet lah, dia keluar masuk, atas ada, bawah ada, hujung tu ada. Okey, 3. Apakah yang dapat diperhatikan pada medan magnet apabila arah aliran arus disongsangkan? Terbalikkan bateri tu, kalau kita guna bateri biasa senanglah kan, terbalikkan. Yang ni pun boleh terbalikkan di tempat kedudukan dawai. Dia akan terbalik juga arah medan magnet ya. Okey, corak medan magnet yang terbentuk bergantung pada bentuk konduktor. Konduktor itu straight je ke ataupun gelung dan solenoid. Sebagai contoh, garisan-garisan medan magnet yang dihasilkan oleh dawai lurus dan dawai gelung berbentuk bulatan sepusat. Okey, kemudian garisan medan magnet lebih rapat di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Okey, that means kalau dia adalah katakan ini kertas kan, ini adalah sampai sini lah, dekat bawah dia keluar kan, sini rapat sangat. Okey, makin lama makin jauh ya. Okey, tapi saya ni tak tepat lah, sebab dia tak boleh apa tadi, tak boleh bersilang garis tu. Dia mesti 1, 2, 3. Atuk saya ni tersentuh juga sebab freehand. Okey, so kemudian kekuatan medan magnet berkurang apabila menjauhi pusat konduktor. Makin lama makin jauh, saya cakap tadi ya. Corak medan magnet yang terhasil tidak dipengaruhi oleh arah aliran arus melalui konduktor. Kalau yang macam ni. Tapi kalau yang solenoid macam ni, okey, dia akan ada kesan ya. Arah medan magnet ditentukan oleh arah arus elektrik. Okey, arah dia. Dia punya corak tak berbeza, tapi arah dia akan berbeza. Okey, ketua genggaman tangan kanan dapat ditentukan arah medan magnet pada dawai lurus yang membawa arus ya. So lihat rajah 7.19. Kalau arus dia ke atas, ini arus tau. Okey, tengok ni. Ini adalah, kalau ini ke atas, tengok jari awak ya. Kalau ini arah arus ke atas, kalau tengok jari awak tu macam ni. Okey, sini. Okey, kalau saya punya jari, okey, ini menunjukkan dia punya arah arus. So that means dia lawan arah jam. Okey, kalau ke atas, dia lawan arah jam. Kalau ke bawah arah arus, tengok ni, ini senang sikit nampak. Ini adalah ikut arah jam. Okey, macam tu je sebenarnya. So kalau kita dapati daripada, kalau ini adalah okey, ke atas lah, arus ke atas. So saya letak macam mana? Saya letak macam ni kan. Tengok jari saya, ini dia tunjuk ni. So ini adalah macam ni, lawan arah jam. Kalau dia ke bawah, arus ke bawah, bergantung pada terminal bateri ya, sel ya. Okey, tengok ni, alah, macam mana saya pusing tangan saya. Okey, ke bawah macam ni. Okey, tiba tengok dia ikut arah jam. Okey, itu namakan petua apa? Petua genggaman tangan kanan. Bagi yang kidal, careful. Kadang-kadang automatik tu guna tangan ni. Halah, tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Okey, so you look into page 161. Kita lihat dawai lurus, tengok. So dia arus dia ke atas, tengok kedudukan kompas tu punya arrow. Ada panah adalah lawan arah jam. Kalau ke bawah dia ikut arah jam. Ini gelung dawai. Saya pula tak ingat gelung dawai apa. Okey, ini gelung dawai. Kita dapati dia ada dua berbeza ya. Tapi dia arah dia sama je. Kau tengok gelung dawai tu, sama in terms of arus, tapi dia punya medan magnet dia berlawanan. Satu lawan arah jam, satu ikut arah jam.
Okey, bergantung pada dia punya terminal battery. Positif dan negatif dia punya sel. Okey, solenoid yang saya cakap banyak kali. Itu yang pada spesial gelung tu solenoid tu. Dia macam spring. Arus masuk ke bawah, kemudian arus masuk ikut bawah belah kanan. So, belah kanan dia adalah kutub selatan masuk ya. Kemudian arus keluar belah kiri, dia pun keluar juga kutub utara. Okey, info sains, kekutuban solenoid dapat ditentukan dengan memerhatikan arah aliran arus. Yang tadi senang ya, kalau satu dawai macam ni, guna genggaman tangan kanan je. Dan solenoid macam mana? Arus yang mengalir mengikut lawan arah jam ialah kutub utara. Okey, lawan arah jam. Cuba tengok gambar solenoid belah kiri tu. Tengok tu, dia yang arrow tu dia pusing ke atas kan. So dia lawan arah jam. Bila dia lawan arah jam, dia adalah kutub utara, manakala lawan arah jam ya, utara. It's easier in English actually, utara north. Okay, so lawan arah jam. Kalau south, selatan, dia ikut arah jam. Macam tu. Okey, so manakala arus yang mengalir mengikut arah jam ialah kutub selatan. Now, experiment 7.2. Okey, tujuan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. So, pertama kita lihat hubungan antara arus yang mengalir dengan kekuatan medan magnet. So, macam nak kuatkan arus? Saya kuatkan arus. Kita lihat dalam eksperimen ya. Hipotesis ni semakin besar arus yang mengalir dalam konduktor, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Logik lah kan? Lagi kuat arus, lagi kuat magnet dia. Pemboleh ubah yang dimalarkan, bilangan lilitan gelung kena sama sebab dimalarkan tetap. Yang dimanipulasikan arus, tapi kita boleh tambah bateri kalau dia guna bateri lah. Sini dia guna rheostat ya. Okey, kemudian dan emitter nak check. Emitter check banyak mana arus lalu, sikit ke banyak ke ya. Kemudian bilangan jarum peniti yang ditarik ya. So kita lihat radas, bahan you carry yourself. Radas tadi kena ada 80, arus terus, Swiss, emitter, rheostat. Rheostat nak kawal arus banyak mana, dan emitter tengok untuk buat bacaan arus tadi. Piring bateri, dawai penyambung, kaki retok dan pengapit. Prosedur dia macam Raja 7.21. Tengok Raja 7.21, kita ada bekalan kuasa 80, arus terus. Kemudian Swiss ada rheostat nak kawal arus banyak mana. Emitter untuk tengok bacaan dia berapa arus lalu. Kemudian kita ada rod besi, dawai kuprum yang jadi macam solenoid lah, keliling kat rod besi tu. Jarum peniti kat bawah dan dalam piring bateri. So, kita akan tengok banyak mana yang naik ya. Jarum peniti tu. Bila kita tutup Swiss, jatuh balik. Bila kita pasang Swiss, naik balik sepatutnya. Okey, so dia suruh tetapkan lilitan dawai kuprum tu kalau 10-10 lah. Janganlah tukar-tukar, sebab itu kena dimalarkan. Hidupkan Swiss, laraskan rheostat untuk arus 0.5 amperes. Kemudian gantikan piring bateri yang masih mempunyai jarum peniti dengan sebuah piring bateri kosong. Okey, matikan Swiss supaya semua jarum peniti yang tarik oleh rod besi jatuh ke dalam piring bateri yang kosong itu. Kira bilangan jarum peniti yang dapat ditarik oleh rod besi itu. Dia suruh yang dah melekat jatuh, yang banyak mana yang jatuh. Dia suruh tukar-tukar kan dia punya arus daripada 0.5 amperes kepada 1.0 amperes, kepada 1.5 amperes, 2.0 amperes dan 2.5 amperes. Rekodkan pemerhatian. Apakah hipotesis diterima? Ya. Berikan alasan anda. Kerana semakin tinggi nilai arus, okey, semakin kurang jarum peniti jatuh ke dalam piring bateri. Itu kesimpulan secara eksperimen lah. Okey, so kita lihat B, hubungan antara bilangan lilitan gegelung dengan kekuatan medan magnet. Pernyataan masalah, adakah bilangan lilitan gegelung mempunyai mempengaruhi kekuatan medan magnet ya? Tengok kan ni bilangan gegelung lah, kita akan tukar-tukarkan, harus kena sama. Hipotesis, semakin banyak bilangan lilitan gegelung, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Logik lah kan? Lagi panjang dia punya wire tu, lagi banyak magnet, kuasa magnet.
pun boleh ubah, dimalarkan, arus kena sama, kemudian dimanipulasikan, tukar-tukar bilangan lilitan gegelung, kemudian bilangan jarum peniti yang tarik. Ini tarik, tadi tarik ke jatuh? Actually dia kata situ bergerak balas ialah jarum peniti yang ditarik ya. Tapi dalam dia punya prosedur tu bila jatuh tu betul lah tadi. Sebenarnya dia suruh kiranya melekat pada rod besi tu. Yang jatuh tak dikira, terbalik saya sebut tadi. Patut boleh aja kalau kita ambil yang jatuh banyak mana, semua jatuh. Kalau ambil yang melekat banyak mana, semua yang melekat ya, boleh aja. Okey, prosedur racam rajah 7.1 tadi memula dengan 10 lilitan. Okey, kemudian hidupkan Swiss, memula 0.5 amperes, gantikan piring petri yang masih mempunyai jarum peniti dengan sebuah piring petri yang kosong. Matikan Swiss supaya semua jarum peniti yang tarik oleh rod besi jatuh ke dalam piring petri yang kosong itu. Bilang jarum peniti yang telah ditarik oleh rod besi itu. Ya. Okey, disuruh langkah, ulang langkah dengan tukar daripada 10 jadi 20, 30, 40, 50 lilitan. Rekodkan pemerhatian. Adakah pada sisa terima? Ya. So kita akan katakan semakin banyak bilangan hampir sisa terima kerana bilangan gegelung makin banyak menyebabkan semakin banyak jarum peniti yang melekat ya. Okey, aplikasi magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian. Kita banyak guna kehidupan kita sebenarnya. Okey, so jarum kompas, tengok gambar kompas tu menggunakan magnet. Tu sebab bumi ni sendiri adalah magnet terbesar. Di mana-mana awak bawa awak pergi kompas, dia akan tetap tunjuk utara dan selatan. Kalau tak berdekatan dengan stesen pencawang. So stesen pencawang tu arus lalu dia kacau. Ataupun dekat dengan penjana kuasa elektrik ya, hydroelectric power station ke apa ke, dia akan kacau sebab dia ada elektrik. Ataupun dekat pylon yang tepi highway tu kan, dia ada elektrik arus mengalir. Ataupun kad kredit dan kad debit ni sometimes mak ayah awak bayar dekat shopping complex apa dia gunakan kad kan, itu elektromagnet juga, dia simpan maklumat ya, jalur elektromagnet. Kemudian kunci bermagnet pada pintu, asam pintu gunakan magnet ya, menggunakan elektromagnet untuk mengunci pintu secara automatik ya. Bila dah on dia punya elektrik tu jadi magnet, pop dia melekat. Kalau nak keluar kita kena tekan pula dia punya nak keluar tu, that means dia dah off kan, buka switch tu, that means boleh keluar lah, dah bukan magnet dah. Okay, so data informatif 7.3. Habis juga bab ni ya. Tadi kita masuk daya ni apa? Kita lihat latihan formative 7.3, apakah dimasukkan dengan medan magnet, tak ingat patah balik dalam muka surat berapa. Kalau patah balik tak ingat, tak faham pula, buka balik video ya. It's not difficult lah, zaman awak senang je nak belajar. Buka tekan je, kemudian on je, tengok channel saya, tengok dalam channel saya boleh tulis ni muka surat berapa ni berapa. Tu kadang ada tajuk pula magnet ke medan magnet ke, ada lagi khusus ya. Okey, so cari, dengar penerangannya kalau tak faham. Okey, nombor 2, rajah 1 menunjukkan sebatang paku besi dililitkan dengan dawai koprum bertebat yang disambungkan pada satu sel kering 1.5 volt. Okey, ini elektromagnet lah ni. Sebab paku besi ni magnet ke? Tak, tapi disambung pada bateri, ada switch pula. Ya, so apakah yang berlaku pada paku besi apabila switch ditutup? Bila switch tutup, paku besi itu akan menjadi magnet, dia adalah elektromagnet ya. B, tandakan arah arus pada dawai kuprum yang melilit paku besi ya. So dia adalah macam ni ya, so macam ni. So dia mesti tengoklah arah arus dia ikut arah jam dan lawan arah jam. Nyatakan kutub medan magnet pada P dan Q. Itu tengok solenoid tadi. Solenoid tadi page 161 yang solenoid atas tu. Sebab dia kena balut dekat besi tu, dekat paku tu. Apakah yang akan berlaku kepada kekuatan medan magnet jika satu lagi sel kering 1.5 volt ditambahkan? So medan magnet makin kuat, makin lemah, makin kuat lah kan. 3. Nyatakan benar atau palsu yang bagi pernyataan berikut. A, jika suatu bahan ditarik oleh magnet, maka bahan itu adalah bermagnet. Ya ke? Kalau dia magnet, sekali letak besi, dia melekat. Adakah besi itu magnet? Tak semestinya ya.
Okey, salah palsu. Bahan tu tak sepertinya bermagnet. Asalkan 4 tadi apa? Besi, kobalt, nikel dan kelulit. B. Dawai lurus pastikan garisan-garisan medan magnet yang berbentuk bulatan sepusat. Dia sebut concentric circle adalah bulatan sepusat. That's right. Okey, habis dah bab ni. So that means dia dah bagi nota dalam bentuk rumusan. Tengok balik untuk ingatkan. Kemudian rujuk balik kalau tak faham. Latihan summative 7. So boleh buat. Tak banyak pun latihan je. Okey, dah habis dah sebab 8 dah. Okey, alhamdulillah. Soal ni took 20 minutes habis. Kita ada 3 lagi bab, 8, 9, 10 if not mistaken, betul ke? If I'm not mistaken ada 3 bab lagi. Salah lah. Tadi form 1 punya. Kita habis bab banyak lagi bab sebenarnya tapi pendek-pendek. Kita baru habis bab asali dah. Tenaga kelestarian magnet dah. Daya dan gerakan belum. Bab 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quite a lot form 2 punya. Tapi kita lebih separuh lah. Okay, I cannot stop first because it seems that banyak bab lagi. Yang form 1 tadi saya tinggal 3 bab je lagi. Kalau pernah okay, tak apa, kita buat at least introduction. Okay, daya dan gerakan Okay, dalam kehidupan harian kita perlukan ada daya. Kalau tak larat orang kata tak daya lah mak. Tak daya, mesti tak larat nak pergi kan. Tak ada daya kan. Itu maksud daya. That means untuk masukkan gerakan kena ada daya. Dan apakah itu daya? Kata banyak guna dalam istilah zikir. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan daripada Allah. Tak ada daya dan kekuatan. Awak tidak ada daya dan kekuatan kalau Allah tak bagi. You have to remember that. Remember that well. Jangan rasa awak hebat sangat. Jangan rasa awak macam boleh buat semua. Kalau Allah tak bagi tak boleh. Semuanya takdir Allah. Semuanya kekuatan Allah. Semuanya berkat dunia yang kita pinjam. You have to realize that. Walaupun rasa tengah remaja, hebat, tengah kuat dengan apa, awak nak boleh. Kalau tak boleh, kalau awak tak faham berarti tak boleh. Sebab awak rasa kuat sangat. Memang makin remaja makin kuat. Masa kecil awak lemah je. Tenaga gerak-gerak setempat boleh lah. Tapi nak menyusu, nak minum, nak makan, nak mandi, semua kena ada orang lain. Kena orang lain yang bantu. So daya tu kita pinjam je. Bila tua hilang balik daya tau. Setara saya pun dah penat dah. Dah tak larat dah mengajar face to face. Dah terpencin dah. Mengajar kat YouTube pun bolehlah saya duduk terang-terangkan apa saya ingat. Okey, so kita lihat blok sains. Daya berada di sekeliling kita Daya merupakan bahagian penting dalam kehidupan kita. Sangat-sangat penting. Apabila anda berjalan atau berlari, mengunyah makanan atau mengangkat objek, anda menggunakan daya. Tanpa daya tak boleh nak buat. Siapa yang bagi daya? Allah. Anda tidak dapat melihat daya tetapi anda boleh merasai kesannya. Mana nampak daya tu? Tak nampak. Tapi kesannya kita tahulah. Kita tahulah macam tu. Mak kata pergi apa ni? Pergi pasar je. Padahal lagi pasar tak logik lah. Pergi tutup tingkap ke atas contohnya. Mak tengah sibuk kat dapur dia buka puasa. Tak ada daya dah. Mak kata mak ni larat lagi. Nak siap-siapkan makanan awak. Awak nak tutup tingkap pun tak boleh. Macam-macam alasan anak buat je apa ibu suruh. Banyak pahala dia. Okay, so pernahkah anda menyertai pertandingan bola sepak atau acara sukan tarik tali? Kadang kata main sampai tak larat. Padahal tak daya dah nak buat benda lain. Dah penat dah. Kadang-kadang nak bersemayang pun pergi solat, tak daya. Amboi. Nak buat benda lain tu larat. Nak solat tak daya. Padahal solat dulu Semua aktiviti ini memerlukan daya tolakan atau daya tarikan. So daya ada 2, tolakan atau tarikan. Sekolah rendah dah belajar ni. Dalam pertandingan bola sepak, anda menendang bola itu dengan daya tolakan. Daya tolakan, manakala dalam acara sukan tarik tali, kedua-dua pasukan menarik tali itu dengan kuat untuk menang. Dua-dua tolak tarik adalah daya. So kita lihat muka surat 168.
Apakah daya? Daya ialah tarikan atau tolakan. That's the word. Tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas objek. Gambar tu tunjuk yang atas tu tarik tin, nak buka tin sardin ke apa tu ya. Sardin mayonis nak buat sandwich. Kemudian ni tak tutup switch, tolak. Alah, sikit je daya ni, yang tolak ni. Nak tekan switch pun sikit daya, tapi Allah tak izin, tak boleh. Dia pun tak boleh gerak kaki awak, tangan jari awak. Macam yang penjahat-penjahat di sana tu, yang cuba memusnahkan saudara kita tu. Baru-baru ni aku tengok video dia, tiba-tiba tak, kaki tak boleh gerak. Dengan izin Allah. Okey, tentera itulah, tentera yang kita tak suka tu kan. Okey, hampir semua aktiviti harian melibatkan daya seperti nak buka tin makanan, tin susu, tin semua. Menekan switch dan tolak pintu pun perlukan daya ya. So, daya wujud dalam banyak bentuk. Ada daya graviti. That means apa-apa mesti jatuh ke bawah. Campak mesti jatuh ke bawah. Itu daya graviti. Berat tu menyebabkan sesuatu tu ada berat sebab graviti tarik. Daya normal, daya geseran, okey, daya elastik dan daya apungan. Nanti kita belajar satu-satu. So, dia nak tunjukkan aktiviti 8.1 tentang pelbagai jenis daya. Okey, so tujuan menyiasat kewujudan pelbagai jenis daya. Dia ada bola, blok kayu, kertas pasir dan air. So rajas baca sendiri, kena arahan, pegang dan lambungkan bola ke satu ketinggian. Perhatikan sama ada bola tersebut terus naik ke atas atau jatuh bawah. You know the answer. Tak logik naik atas terus kan. Alat sekat atas pokok ke, jangan jatuh bawah balik ya. B, arahan, letakkan sebongkah blok kayu di atas sebuah meja. Mengapakah blok kayu itu kekal pada kedudukannya? Sebab dia kalau bola sesuai dia gerak sebab tak licin. Ni kena ada geseran bawah tu ya. Dia geseran ya. Okey, ulah langkah 2 dengan menolak blok kayu sama di atas kertas pasir. Susah sikit nak tolak ya. Bandingkan kesukaran menolak blok kayu di atas meja dengan blok kayu di atas kertas pasir. You know which one is more difficult. Pasti atas kertas pasir. Ini pada kehidupan harian kita biasa je, tak fikir. Tapi kalau saya je go into detail, dia fikir, dia buat kajian, dia buat dan dikembangkan lagi. C pula arahannya suruh gantung spring dekat kaki retort. Okey, kemudian letak pemberat, kemudian hujung spring, perhatikan perubahan panjang spring. Tentulah panjang kan. Okey, alihkan pemberat, perhatikan perubahan panjang spring. Ini senang je. Jadi read yourself, dia faham kot, saya habiskan je lah. D, letakkan sebongkah blok kayu di atas permukaan air. Tekan blok kayu ke dasar, kemudian lepaskan. Tentulah naik balik kan. Itu daripada kehidupan harian kita tahu dah ya. Apa berlaku terhadap blok kayu itu. So, soalan, kena pasti jenis daya yang terlibat dalam A, B, C dan D. So, A apa? Daya graviti. B, daya geseran. C, daya keanjalan. Ada ke keanjalan bahasa Melayu? This daya elastik. Okey, kemudian D adalah daya apungan. So, we've done this page 169. Nanti kita proceed with unit daya. Okey, tak? Kita proceed jenis-jenis daya dan kita akan teruskan pada kelas yang akan datang. Okay, thank you for watching. Please subscribe kalau belum and please spread to your friends and anybody yang perlukan bimbingan. And also kalau awak nak ulang kaji boleh dekat ujian ke, nanti boleh tengok mana-mana yang tak faham. Saya punya video ada daripada muka bab awal lagi, bab 1 lagi. Okay, okey, jaga solat 5 kali sehari. Mudah-mudahan itu membantu kita ke depan kita dunia, terutama untuk akhirat. Dan kemudian taat ibu bapa, terutama ibu, selagi mereka tak menyuruh pada kemaksiatan. And also hormati guru-guru untuk keberkatan ilmu. Kemudian hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Mudah-mudahan cantik akhlak kita, cantik mata Allah terutama dan mata manusia ya. Okay, so don't forget to doakan untuk kita punya saudara-saudara di Palestin sana ya, yang sedang menghadapi ujian maha hebat. Mereka adalah maha hebat di dunia lah, barisan hadapan ya, menanti jatuh mati syahid ya. Memang tak ada negara yang berani nak bantu. Sedih rasa kita ya. Kita tak wajib sebab kita jauh. Tapi kita boleh doa, kita boleh sedekah ya. Okey, mereka adalah barisan pertama menjalankan fardu kifayah untuk mempertahankan masjid kita yang ketiga besarnya selepas Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Al-Aqsa.
Okay. So thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.